اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, baris yang muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah, kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal, dan daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Kufur seseorang, melakukan maksiat oleh seseorang, telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah pada azal. Saat berlakunya kekufuran, sama ada pegangan, saat berlakunya kekufuran, sama ada perbuatan kufur ataupun perkataan kufur, adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saat berlaku perkara maksiat, ponteng puasa, berjudi, minum arak, berzina, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saat hati seseorang riak, ujub, takabur, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Cuma perici tadinya, perkara kufur maksiat Allah telah mengqadakan pada azal, itu iradah dan ilmu. Sekarang berlaku perkara kufur, sama ada akidah yang kufur, sama ada perbuatan tu perbuatan yang kufur, sama ada percakapan, perkataan yang kufur. Berlaku semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Berlaku kemaksiatan, termasuk kemaksiatan zahir dan kemaksiatan hati. Kemaksiatan hati, riya, ujub, takabur. Hati riya, itulah perbuatan Allah. Hati takabur, itulah perbuatan Allah. Semua yang berlaku adalah datang daripada qada, kehendak ketentuan Allah pada azal, dan qadar. Semua yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun jahat, ianya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian kira-kira selesailah berkaitan dengan pembicaraan qada.
Kita bicara berkaitan dengan qada terlebih dahulu. Kemudian insya-Allah kita akan pindah kepada pembicaraan qadar. Kita bicara berkaitan dengan qada terlebih dahulu, kemudian kita bicara berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa bicara qada, kita sudah bersekalikan dengan qadar perbuatan Allah. Kita cerita qada, kita tak akan sekalikan dengan bicara qadar. Jadi insya-Allah nanti kita masuk pada bicara qadar perbuatan Allah, kita masih lagi akan menyebut berkaitan dengan qada, kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah lah pada bicara qadar kita akan perhalusi berkaitan dengan kedudukan ikhtiar pilihan hati kita dan kasbun usaha kita. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, qadariyah yang terpesongnya macam mana, jabariyah yang terpesongnya macam mana. Walaupun ketika bicara qada tak lupa peringatkan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, tetapi ikhtiar dan usaha jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Termasuk ikhtiar pilihan hati kita pun qada qadar, termasuk usaha kita pun qada qadar. Jadi nak bicara bab itu usaha kena mati molek hak di rukun iman yang keenam. Tak mati molek situ akhirnya pergi pada ikhtiar usaha mutlak hak kita, bukan qada Allah, bukan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Maknanya belum ada lagi hak tapak tajuk rukun iman yang keenam. Kalau ada dah tapak di tajuk rukun iman yang keenam, pergi pada bicara ikhtiar dan usaha, tetaplah ikhtiar usaha pun qada dan qadar. Inilah tapak kita tajuk rukun iman yang keenam. Jadi kadang-kadang seperti sudah ada tapak, sudah berpegang di tajuk rukun iman yang keenam, kena dok lagi. Apabila pergi kepada ikhtiar dan usaha, bukan hak Tuhan dah. Hak mutlak, hak kita. Allah hanya mengetahui, Allah tidak mengqada qadarkan. Jadi maknanya sebenarnya belum ada lagi pegangan di tajuk rukun iman yang keenam, hanya ada pada sebutan sahaja. Kalau sudah ada di pegangan, pergi kepada bicara ikhtiar dan usaha, tetaplah. Bukan kata ikhtiar pilihan hati, terdetiklah di hati ni pun qada qadar. Bukan kata kasbun usaha kita, berkelip mata pun qada dan qadar. Bergerak nadi yang kita tidak menyadari pun qada dan qadar. Mengalir darah dalam tubuh kita pun qada dan qadar. Segala-gala yang berlaku qada dan qadar. Bicara bab ikhtiar usaha hakikinya qada dan qadar. Hakikinya tak ada lah. Selain daripada Allah tak ada apalah, sebab segala qada qadar. Jadi selain daripada Allah tak ada lah. Jadi yang berlaku ni lah qada dan qadar. Pegangan. Ni ulang siapa ni? Pegangan. Diingatan hati kita belaka, tak ada qada qadarnya. Kita yang memilih, kita yang melakukan, kita yang memilih, kita yang melakukan. Tak ada salah tu. Sebab kita orang awam, hati kita jauh daripada Allah, kita banyak dosa. Jadi di hati tak syuhud, tak hadir pun akan qada dan qadar Allah. Yang hadir di hati kita belaka yang memilih, kita yang melakukan. Tak ada salah apa tu. Cakap mulut pula kita belaka, tak ada salah tu, cakap asbab. Cakap isnad majazi, bukan hakiki. Diingatan tak ada qada qadar, di percakapan pun tak ada qada qadar. Semata-mata kita belaka, tak ada salah. Ini cerita bab pegangan.
Kemudian hak berkaitan dengan qada qadar perkara yang jahat. Pegangan tetap dah. Kemudian nak pergi kepada ini bukan bicara pegangan. Macam sebut melepas, ini bukan bicara pegangan, ini bicara ketaatan hati, tasawuf. Yang mana sifat di antara sifat kepujian, sifat mahmudah yang wajib fardu ain kita mengetahui dan kita semar ke dalam hati kita adalah redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada bawa kitab penawar bagi hati, tapi bukan nak baca kitab penawar bagi hati, cuma jadikan sebagai sandaran. Kalau dah kitab penawar bagi hati, sifat kepujian yang ke-10, yang ke-9. Daripada 10 sifat kepujian, sifat mahmudah, ada 10 dia datang kerana kita pernah bagi hati. Sifat kepujian yang ke-10 ingat akan mati. Jadi sifat kepujian yang ke-9 redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kepujian yang ke-9 muka surat 94 lah dalam kitab pernah bagi hati. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid, selepas habis bicara berkaitan dengan qada Allah pada perkara jahat, dia bicara di bawah sifat iradah, sifat yang ke-8. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, sifat yang ke-8, sifat iradah ni agak panjang pembicaraan. Jadi selepas habis bicara berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah, dibicarakan hak berkaitan dengan redha dengan qada Allah. Beriman dengan qada itu hak kita bicara rukun iman yang ke-6. Redha dengan qada, tu pergi kepada ketaatan hati. Seseorang yang tidak redha dengan qada Allah, derhaka batin, berdosa dianya. Adakah dia tidak beriman? Tidak, dia tetap beriman dengan qada Allah. Tetapi kenapa tidak redha? Itu tandaan imannya lemah. Kalau imannya kuat, terselah daripada keimanan kepada redha. Sebab di antara tandaan iman seseorangnya kuat, di redha, syukur, sabar, redha. Tiga ni. Syukur, sabar, redha, taat batin dah ke tu? Syukur, sabar, redha, taat batin dah ke? Itu bukan pegangan. Tetapi tandaan pegangan iman seseorang kuat duduk di syukur, sabar, redha. Orang yang tidak syukur, tidak sabar, tidak redha, bukan maknanya tidak beriman, tidak berakidah, tetapi iman lemah. Kita bicara bab iman, kita bicara bab sifat 20 untuk sah iman, untuk kuat iman, untuk mantap tebal iman, bukan dengan ngaji sifat 20. Itu mari daripada amal soleh, taat zahir, taat batin. Taat zahir, taat batin, itulah yang mengkuatkan iman. Sebaliknya, maksiat zahir batin yang kita lakukan, itulah yang akan melemahkan iman. Jadi iman kita yang sah dengan sifat 20, tapi kenapa tak kuat? Pergi kepada amal kita lah. Amal baik ada juga, amal jahat buat juga. Mengaji Quran, mengupat tak tinggal. Contoh ni, rajin buat amal, tapi hati riak, ujub, takabur, itu dosa besar. Lemahlah iman kita. Bila iman lemah, nak terselah di syukur, redha, sabar, redaknya macam mana? Sahabat Nabi SAW mengaku mereka beriman. Bila sahabat Nabi SAW mengaku mereka beriman, maka Nabi SAW tanya sahabat, apakah tandaan mereka beriman? Duk mengaku beriman ni lah. Iman duduk di dalam. Iman ni duduk di hati.
Jadi mengaku beriman, mana tandaan beriman? Sahabat pun jawab, nashkuru alal ghaqa wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Nashkuru alal ghaqa, kami syukur atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasbiru alal bala, kami sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa narda bimawaqi'il qada, dan kami reda dengan barang yang berlaku yang datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat kami beriman. Nabi pun iktiraf mereka di kalangan orang-orang yang beriman, iman yang sempurna, iman yang kuat. Kenapa orang iman kuat ni disyukur? Syukurlah sebab apa yang didapat tu qada-qadar, bukan hak dia. Kalau iman lemah, tak ada qada-qadar. Yang adanya hak dia, lepas tu tak syukur. Bukan tak beriman, beriman. Nikmat yang ada tu qada-qadar. Tapi dah iman duduk dalam, lemah sangat. Jadi tak timbullah syukur. Tapi kalau beriman dengan perkara yang ni, perkara tu datang dia, kalau kuat dia punya iman dia bahawa nikmat yang didapat tu qada dan qadar, terselahlah dengan kesyukuran. Tapi orang yang tidak syukur, yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, adakah dia tidak beriman nikmat tu qada qadar? Beriman tetap. Tapi oleh kerana duduk dalam, oleh kerana nipis, oleh kerana lemah, maka tak timbul lah. Dipegangan tetap dah. Bila tak timbul qada-qadar, jadi hak kita semata-mata, kita bebas lah. Yang kita dapat segala-gala tu kan kita kerja siang malam kan, maka dapatlah nikmat yang banyak, dapat keuntungan yang banyak. Tak ada nikmat dah tu, akulah tu, bebaslah aku nak guna untuk apa pun. Sebab tu timbul kufur akan nikmat. Tapi bukan tidak beriman. Apa yang didapat tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua bala ujian tu datang daripada Allah. Bila semua bala ujian tu datang daripada Allah, kita kena sabarlah. Kita kena sabar. Sebab apa? Itu semua datang daripada Allah. Kena sabar. Tiba-tiba kita tak sabar. Sebab kita beriman. Bala ujian tu datang dari Allah. Tapi tak adalah nipis, tak kuat. Maka tak ada hak qada dan qadar. Bukan tak ada dipegangan. Maka tak ada lah kesabaran. Sama juga dengan semua yang berlaku qada Allah tu pegangan. Redha lah, terima lah. Ni. Tiba-tiba tak redha. Makna apa tu? Iman tak kuat. Iman duduk dalam. Nipis sangat iman. Jadi tandaan kekuatan iman seseorang adalah pada syukur, sabar dan redha. Tapi syukur, sabar dan redha ini adalah ketaatan hati, bukan pegangan. Jangan pula mudah-mudah orang yang tidak redha dengan qada Allah bererti dia tidak beriman dengan qada Allah. Jauh lagi tu. Tak kena gitu, tak boleh nak beza antara iman, pegangan dengan redha, taat batin. Tak boleh nak beza. Saya pernah dengar dalam satu rakaman, apabila berlakunya kematian, tiba-tiba diratapi. Kenapa timbul ratapan? Kerana tidak redha. Tidak redha, satu maksiat. Meratap, itu maksiat zahir pula. Dosa katanya. Tidak redha, itu maksiat hati. Meratap, itu maksiat zahir. Berdosa. Dalam ceramah tu, orang yang meratap adalah orang yang kufur, tidak beriman dengan kematian adalah qada Allah. Dia pergi bokeh iman orang. Jadi orang yang meratap ni, orang yang kufur, yang tidak beriman bahawa
kematian seseorang adalah qada Allah. Sebab tu dia rata. Jadi dia bokeh iman orang. Oh ni tak boleh beza sangat ni. Ada ni. Bab beriman tetap dah. Dia tidak reda, maksiat hati. Dia meratap, maksiat zahir, berdosa. Tapi jangan bokeh kata mereka kufur tidak beriman qada Allah. Mereka tidak reda dengan qada Allah. Tidak ada ketaatan batin, tidak ada ketaatan hati. Ini kena beza molek. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati sama dalam kitab Faridatul Faraid hak berkaitan dengan reda dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Reda ni ni terimalah tu reda, terima. Hati terima, hati tidak persoal kenapa Allah buat. Ada. Reda terima hati. Dia reda ni setuju hati, suka hati, puas hati. Itu makna reda. Tapi kalau kita nak letak reda makna setuju hati, suka hati, puas hati. Oh, kalau dengar kematian keluarga yang hampir kan. Macam mana? Hati saya setuju dia mati. Hati saya suka dia mati. Hati saya puas hati dia mati. Oh, kejut kan? Dalam memang di antara terjemahan reda ni terjemah dengan setuju, suka. Makna aku puas hati. Itu makna reda. Tapi kalaulah nak reda dengan kematian keluarga yang terhampir macam mana? Oh, saya setuju je dia mati. Saya suka, hati saya suka dia mati. Hati saya puas hati dia mati. Orang kata ni nak ataupun saka ke ni bagaimana? Makna reda ni terima, tidak persoal sampai masa dia. Kenapa ya Allah dia? Tak ada. Tak ada iktiraf orang panggil. Dia reda di mana? Tak ada iktiraf. Iktiraf ni bangkang. Tak bangkang lah. Tak iktiraf mana tak persoal gitu. Dia memang kalau orang mengaji perkataan iktiraf bahasa Arab ni dia sudah menjadi bahasa Melayu. Mana jadi bahasa Melayu? Dia ni iktiraf orang semata-mata. Orang iktiraf ni dia duk bakang je. Pasal dia ada. Iktiraf sentiasa. Jadi dia perkataan Arab iktiraf. Dalam kitab Penawar Hati pun sebut iktiraf juga. Ketiadaan iktiraf akan segala yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala atas hambanya. Tu makna kepada reda. Ia tak makna apa? Suka hati akan segala yang dikenaki oleh Allah. Dan ketiadaan iktiraf akan segala yang diperlakukan oleh Allah atas hambanya. Kan satu kehendak Allah. Satunya barang yang diperlakukan, diperbuat oleh Allah atas hamba sebagaimana kehendak Allah. Jadi redha ni mana? Suka hati, mana terima hati dan tidak iktiraf, tidak persoal apa yang Tuhan kehendak dan apa yang Tuhan perbuat. Terima je. Siapa masa dia meninggal lah dianya. Hati redha, hati terima. Kemudian apabila hati kita redha, bukan bererti kita tidak sedih dengan apa yang berlaku. Pada ni sedih tu tetaplah, keluar air mata ke, menangis ke, tapi tidak meratap lah. Keluar air mata, menangis, itu manusia biasa. Pada ni takkanlah bila berlaku kematian duduk senyum seorang. Lepas tu kena ikut tu. Tu kena ikut. Kalau dia nangis itu biasalah, tak ada salah apa, dia menangis lah, keluar air mata dia menangis. Tapi kalau senyum je, jangan tinggal di seorang. Dia tinggal di seorang, takut jadi benda lain. Dan orang lain mengalir air mata belaka, dia paling hampir dengan arwah, tapi dia senyum. Tu tak apa normal dah tu. Maknanya hati redha, hati terima, bukan bererti hati tidak sedih. Hati sedih.
Tu naluri manusia. Bila hati sedih, maka menangis. Bahadak ni. Bukan kata redha jadi senyap. Bukan. Senyap tu lagi bahaya. Panggil apa? Pendam. Panggil apa? Dia pendam. Nak menangis-menangis lah. Ya, cuma jangan sampai tahap meratap. Nak mempersoalkan apa yang diperlakukan oleh Allah dengan Allah mematikan orang yang kita sayang, orang yang hampir dengan kita. Yang ada persoalan lah. Kenapa Allah ambil dia orang baik, dia ramai lagi orang jahat tu. Mati orang jahat tu. Kenapa nak mati orang baik tu? Tu apa apa dia? Nak iktiraf akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi redha bukan makna hatinya tidak sedih. Bukan tidak menangis. Kemudian redha akan qada Allah ini bukan bererti kita meninggalkan usaha, meninggalkan asbab. Mana usaha asbab? Contohnya, orang redha bukan bererti dia tinggal berdoa. Itu usaha. Orang redha bukan bererti dia tinggal berobat. Dia redha dengan qada Allah, dengan kesakitan, ujian daripada Allah. Dia redha, dia sabar. Tapi bukan meninggalkan berobat. Sebab berdoa itu syariat zahir. Berobat itu syariat zahir. Beriman dengan qada itu pegangan. Redha dengan qada itu syariat hati. Dia panggil syariat batin. Berusaha buat asbab, berdoa dan berobat itu syariat zahir. Allah perintah berdoa, Allah perintah berobat. Berobat buat asbab. Tapi hati redha, sabar dengan ujian Allah dengan kesakitan. Bukan kata apabila redha maka tak berdoa. Tak betul gitu. Bila redha maka tidak berobat. Tak betul gitu. Berobat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Nabi itu fatadawau. Maka hendaklah kamu berobat. Sama ada perintah itu perintah sunat, ada yang mengatakan itu hanya perintah harus. Itu khilaf ulama lah pada ni. Tapi diperintah oleh Nabi, maka berobat adalah syariat zahir. Bukan maknanya redha kita berdiam diri. Kita redha kita dianiayai, dizalimi. Kita redha itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan bererti kita berdiam diri. Kita berusahalah untuk mempertahankan hak kita. Kalau kata kena lawang naik mahkamah, kita lawang naik depan mahkamah pun. Betul hak kita. Tapi dengan ujian Allah, hak kita dirapah, kita beriman itu qada Allah. Harta kita dirapah, qada Allah, kita redha, hati terima. Tapi syarat zahirnya kita mempertahankan hak kita dengan jalan mana pun. Mempertahankan hak itu syariat zahir. Ada ni. Kalau kita tak mau mempertahankan hak, tak apalah, ambil ke dia lah. Tak ada masalah tu. Tapi kenapa kita tak mau mempertahankan? Kalau kita lawang dia, kau banyak rugi kita. Contohnya, hati redha tetap dah. Tapi kenapa tidak usaha lawang? Kalau kita lawang dia, modal kita banyak, nak naik mahkamah, belanja besar. Dia bukan orang sebarang. Bertambah berat kita, bertambah banyak rugi kitanya. Maka kita pun tak lawang. Sebab kita tak lawang kerana ada maslahat. Kalau lawang jadi mudarat kita. Maknanya kita tak lawang. Tak apalah itunya. Tapi lawang ke tak lawang itu bab zahir. Hak dalam ni redha. Kalau ada jalan, kita lawang. Tak ada jalan, rugi kita tak usah lawang. Tapi kita lawang ke tak lawang, itu syariat zahir. Ada ni. Ni contoh. Sebelum tu oleh kerana berlaku bagai-bagai perkara yang tak baik, penipuan, maka naik ke mahkamah untuk lawang. Tapi tak padang naik mahkamah ni, kalau habis duit je. Jadi apabila kemudian tu pula berulang penipuan contohnya, tak naik mahkamah dah. Tak lawang dah. Kenapa tak naik mahkamah, tak lawang dengan bagai-bagai penipuan? Tiba-tiba dia jawab, kami redha. Jawab gitu. Jadi sebelum tu, kamu ditipu, kamu lawang di mahkamah.
berarti kamu tidak redha lah. Sekarang kamu tidak lawang, barulah kamu redha ke macam mana? Tidak betul lah. Maknanya masa lawang ke masa tak lawang ke, hati redha tu bab lain. Kenapa lawang dahulu? Ingat ke ada jalan? Lawang-lawang bertambah rugi pula kitanya. Jadi keputusan hak kemudian penipuan berlaku, tak lawang. Kenapa tak lawang? Sebab bukan masalah redha. Redha tetap dah lawang tak lawang pun. Bukan masalah redha. Kami redha. Tak betul jawapan tu. Jawapannya, kalau kami lawang pun merugikan kami sendiri. Dan nak lawang ke mahkamah, banyak mana pula menggunakan masa tenaga. Jadi kami tak lawang, kerana kalau lawang tak ada guna, tak ada manfaat. Tiba-tiba kami tak lawang kerana kami redha. Jadi hak dulu kamu lawang di mahkamah, berarti kamu tidak redha. Kan ni baru kamu redha. Tu tak boleh nak beza antara hak batin hati dengan hak zahir. Ada ni. Hak zahir, tengoklah macam mana jalan usaha kita. Tengok macam mana jalan usaha kita hak bagi manfaat kepada kita. Ni kena faham moleklah hak di pembicaraan redha dengan qada Allah, hak sifat kepujian tu. Hak sifat kepujian itu semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain belaka tu. Itu ilmu-ilmu yang wajib fardu ain belaka. Nak redha ni kena faham lah pula. Redha tu macam mana. Kemudian kalau kita tidak redha, selain daripada kita sendiri apabila tak redha ni hati kita tak tenang, bahkan akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara bab redha dengan qada. Qada Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara jahat. Ini kita nak bicara. Qada Allah taala, hak Allah qada sakit ke, Allah qada susah ke, bagai-bagai ujian, hak tu bicara dia mudah jelah hak tu. Hak ni. Qada Allah termasuk perkara jahat. Kita redha dengan qada Allah termasuk perkara jahat qada Allah. Jadi boleh ke kita redha akan perkara jahat yang diqadakan oleh Allah? Sebab ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan perkara yang maksiat, yang berdosa, kita jadi berdosa. Bukan ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan perkara yang kafir, orang yang redha tu jatuh kafir juga. Maksiat qada Allah, kafir qada Allah. Redha dengan maksiat tak boleh. Redha dengan kafir lagi tak boleh. Tapi maksiat dan kekufuran adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pergi kepada dua sudut. Kalau dah kitab Penuh Hati disebut dua pihak. Dua sudut. Perkara kita pergi pada perkara jahat ni, kufur dan maksiat. Jadi perkara jahat, kufur dan maksiat ni, satu sudutnya ianya qada Allah. Pegangan kita tetap dah. Satu sudut laginya pilihan dan perbuatan hamba. Dua. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hakikinya tetap qada Allah. Pada ni. Pilihan dan perbuatan hamba qada Allah juga. Tapi kita letak situ dahulu. Yang pertama, perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qada Allah. Sudut yang kedua, perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku itu adalah datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Dua sudut yang berbeza daripada satu perkara kejahatan. Daripada satu perkara kejahatan keluar dua sudut yang berbeza. Satunya, kejahatan adalah datang dari qada Allah. Yang keduanya, kejahatan datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Dan memang kita wajib berpegang, seseorang hamba ada ikhtiar, ada usaha. Kita wajib berpegang. Walaupun hakikinya, ikhtiar dan usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perkara jahat yang berlaku dari sudut ianya qada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita redha, kena terimalah. Kena terima. Baik itu qada Allah. Kita nak bersoal macam mana? Nak bersoal kenapa engkau ya Allah, engkau qadakan ahli dunia ni 3/4 ataupun 4/5 kafir belaka. Kenapa ya Allah? Bukan urusan kita. Kita redha, kita terima. Itu adalah qada dan qadar. Tapi dari sudut kejahatan yang berlaku adalah pilihan dan perbuatan seseorang. Haram kita redha, wajib kita benci. Sudut yang berbeza. Dari sudut yang berbeza. Jadi dari sudut perkara jahat tu datang daripada qada Allah, perkara jahat kufur dan maksiat datang daripada qada Allah, maka kita wajib kena redha. Siapa kita yang nak mempersoalkan akan qada-qadar? Kena ni. Dari sudut perkara jahat yang berlaku tu datang dari ikhtiar dan usaha seseorang, maka kita diharamkan redha, bukan kita diwajibkan benci. Dan kita diwajibkan cegah. Gitu. Ni contoh ginilah. Kita pergi hak hampir. Anak kita melakukan kesalahan. Mula-mula keluar di mulut kita, Masya Allah budak ni. Apa ni Masya Allah? Barang yang dikehendaki oleh Allah. Barang yang diqadakan oleh Allah. Maknanya berlaku perkara kemaksiatan tu kita terima. Semuanya kehendak Allah. Bila Allah kehendak pasti berlaku. Tapi dari sudut anak kita yang memilih dan melakukan, wajib kita benci, haram kita redha, dan wajib kita ambil tindakan. Wajib ambil tindakan lah. Kalau 10 tahun ke atas kena pukul lah. Pukul yang tidak melukakan lah. Pukul syarak, bukan pukul nafsu kita. Pukul nafsu macam mana? Malu kita. Nak letak muka mana kita ni? Orang yang dihormati dalam masyarakat. Anak, mana orang? Coreng arang. Tak, kita tak? Coreng arang di muka. Bukan coreng arang, coreng maka di muka. Tak ada arang tak? Maka tak? Coreng maka tu. Coreng arang di muka. Nak letak mana muka kita? Cakap sedap kita sebelum ni. Anak orang belaka hak tak betul. Anak orang belaka tak juru. Kena anak dia yang buat. Akhirnya kita pukul dengan nafsu. Cedera anak tu. Kita pun sambil pukul, sambil kata syaitan mung ni. Kena-kena dia pun syaitan juga. Dua ekor syaitan panggil tu. Buat salah tu iyalah. Hak pukul tu pun apa? Masuk syaitan ke masuk atu. Masuk syaitan ke masuk atu panggil hak jenis hak tengah ngamuk tu lah. Masuk syaitan masuk atu. Masuk syaitan masuk atu kan ni. Masuk atu tu hak kena panggil tu bomor tu tau. Tu hak mata bulak tu masuk atu tau. Mana apa? Sama-sama syaitan. Dia pukul nafsu, bukan pukul syarak. Dia melukakan kerajaan, kena ambil tindakan. Kerajaan boleh ambil tindakan. Dia mencederakan anak dia, kerajaan boleh ambil tindakan. Bawa mahkamah, penjara. Sebab apa? Syaitan tu duduk luar. Kita duduk dalam penjara lah syaitan ni. Maknanya wajib benci, wajib pukul syarak. Tapi hati redha sebab yang berlaku tu qada Allah. Yang tadi duk marah tu kena marah sebab pilihan dan perbuatan dia. Tapi pilihan dan perbuatan dia hakiki qada-qadar betul lah. Tapi kita tak sampai makam hakiki. Kita hanya duduk di pegangan bahawa kemaksiatan yang berlaku tu qada-qadar di pegangan. Dari sudut tu kita terimalah, kita tak bersoal. Kenapa engkau ya Allah? Hak seorang ni kenapa engkau? Jangan begitu. Sebab itu qada Allah telah menetapkan. Hak lain okey belaka, hak ni seorang aja ni. Qada Allah kena terimalah. Siapa kita nak mengata pekerjaan Allah Subhanahu wa taala? Terima. Tapi
mulut sentiasa berperanan. Nasihat marah. Tapi hati redha, tenang. Tidur malam lena. Ada ni. Tidur malam lena. Pagi esok jumpa pula nasihat. Nasihat lah. Kita panggil beleber tu. Panggil beleber pun panggil. Panggil beleber pun. Tapi maknanya nasihat lah. Jumpa pagi tu nasihat. Malam tak lena tidur ke? Lena tidur. Sebab apa? Yang berlaku tu qada Allah. Lepas tu pagi jumpa tu pula. Kena sentiasa nasihat. Boleh pahala nasihat tu. Gitu je lah. Nasihat pun tak jadi apa. Jadi tak jadi apa. Taufik hidayah milik Allah. Bukan milik ibu bapa. Itu je. Kalau hak redaknya kurang kok. Tidur malam. Letak tangan dahi. Kalau lah dulu dah. Ni kalau ni syaitan pun celah. Kalaulah tak beri baik dengan pak saudara sebelah Halik Nung. Mula. Pak saudara belah Halik seorang lagi lah. Dia ada pak saudara belah Ning belah Nung. Belah Nung tu banyak orang tak baik. Ni orang baik belaka. Pak seorang tu mulalah. Kau dak kawan sepupu tu, kau dak sekolah situ, macam-macam. Macam-macam lah. Hidup tangan dah hidup mikir. Tak ada kalu-kalu dah. Itu qada Allah. Gitu dah berlaku pada dianya. Kita redha. Tapi redha bukan berarti kita berdiam diri. Bukan redha berarti kita tidak marah. Kita tetap marah. Kita tetap melarang. Redha tu bahagian hati. Marah, larang, nasihat tu bahagian zahir. Sebab tu dalam kitab Penawati ni, kalau redha dengan makna kita pun berdiam diri. Tak menegah daripada kejahatan yang dilakukan. Sebab apa? Sebab redha dia kata, maka adalah ia orang yang jahil. Ada kitab Penawati. Jahil. Kenapa kamu tak bunyi anak buat macam-macam? Redha, jahil kamu. Ni dalam kitab Penawati sebut jahil. Redha bahagian taat hati. Hak bahagian zahirnya tadilah kena marah, kena nasihat, kena ambil tindakan, jangan berdiam diri. Tapi hati tetap redha, hati tetap terima. Semua tu datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kejahatan yang berlaku dari sudut qada Allah, siapa kita? Kita wajib kena redha, kena terima. Dari sudut perkara jahat tu pilihan dan perbuatan seseorang, maka haram kita redha, wajib kita kena benci, kita kena ambil tindakan pada ni. Tapi sekurang-kurangnya hati kena benci. Mulut tak wani nak bunyi, tapi hati kena benci. Itulah selemah-lemah iman. Orang yang ada kemampuan dia cegah dengan tangan. Orang yang tidak ada kemampuan, dia nasihat dengan lidah. Orang yang lagi lemah, dia benci di hati. Itulah selemah-lemah iman. Maknanya, redha dengan qada Allah, tandaan beriman. Benci akan qada Allah, benci saja. Tandaan imannya masih lagi ada, lemah. Tapi kalau hati benci, kemudian kok zahir pula dia ambil peranan, ini alamat iman dia kuat. Bukan benci di hati sahaja. Kita orang iman lemah ni, benci di hati, mulut tak bunyi. Sebab apa? Sebab kita ada kepentingan dengan dia. Kalau bunyi mulut kok, faham tak ni? Ada kepentingan lah. Tiap-tiap bulan, anak menatui duit. Kalau bunyi anak natu buat awak tak molek hukum tu kok, nanti tak masuklah bulanan. Maka senyap orang tua ni. Dah kenang kita tengok anak natu buat seumpama tu. Tak kenang sangat. Lepas tu apa makcik tak bunyi? Bunyi kan, tak ada duit kan. Lemahnya iman. Walaha yang melakukan perkara baik tu anak dia sendiri. Tupang di rumah dia pula. Senyap tu rumah. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Lemah iman. Tapi hati benci. Makna ada lagi iman lah. Hati tak benci, lemah sangat iman. Bukan cabut iman, bukan. Kan ada kau orang tua peseng. Dia sekelamin pergi masjid. Yang anak menatu ni sekelamin keluar kerja. Pala daga. Tak apa dia. Dia tak apa. Apa kata ni? Toleransi. Apa? Toleransi.
Toleransi. Sebab apa? Itu bahagian orang muda. Kita bahagian ayah haji mak haji ni pergi masjid. Sebab ayah haji mak haji zaman muda pun naik motor Vespa, pakai baju kebaya, peledogo juga. Tu jadi lepas dah bahagian ayah haji mak haji ni. Bahagian anak menatu ni, alah muda sekali. Biar dia lepas hawa dia. Nanti tu dia akan jadi baik lah. Begitu orang kali dah. Jangan ada seumpama tu. Yang sekelaminnya tu rumah pergi masjid. Yang menantunya tu rumah pergi jual rokok Marlboro. Jual rokok Marlboro kalau bandar-bandar besar. Jual rokok Marlboro kalau bandar-bandar besar, dia pakai skirt atas dia lutut. Jual rokok Marlboro hok di mana-mana supermarket tu kan. Dululah dia cerita dulu ni, wallahu alam dia cerita dulu. Makna skirt tu atas lutut jual Marlboro ni. Menantu tu rumah pakai gitu. Mana pakailah baju kurung sampai tempat kerja, tukarlah pakai skirt tu. Dok, itu rumah dengan skirt atas lutut dah. Ayah haji mak haji pergi masjid, subuh-subuh pergi masjid. Atau apa dia? Toleransi. Sebab apa? Sebab dia ambil cerita Indonesia. Tengok cerita Indonesia, punyalah warak tidur pakai tudung. Punyalah warak tidur pakai tudung. Ditunjuk dalam TV tu lah. Kemudian adik-beradik tu pakai seksi. Sebab apa? Toleransi. Ke mana? Hak tu wajib kena benci dan kita wajib kena marah. Hak hati kita reda, kita nasihat pun dia dak dengar kata. Lepas tu kita nak halau dia. Kalau kita halau dia duduk suku lagi payah pula kita nak nasihat. Memanglah tak kenang sangat, tapi kalau duduk dengan kita ni, mana dia ni jauh daripada agama pun taklah bebas sangat. Tapi kalau kita halau dia, duduk asing, sekelamin ni kok, oh lah habis benda lah dianya. Duduk dengan kita ni kurang-kurangnya ada batasan juga. Walaupun hati benci sangat, mulut sentiasa beri nasihat, tak apalah, itu tugas kita. Apa yang berlaku? Qada Allah, hati reda, kita tenang. Hak beriman tu tetap tu rukun iman yang keenam, beriman akan qada dan qadar, termasuk perkara yang jahat. Kita beriman qada dan qadar. Dari sudut qada kita reda, dari sudut pilihan dan perbuatan seseorang haram kita reda, wajib kita benci, wajib kita kena suruh makruf dan cegah mungkar. Ini hak berkaitan dengan reda dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat. InsyaAllah minggu depan kita pergi kepada pembicaraan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Tapi kita selesai dah bicara hak berkaitan dengan rukun qiyam. Jadi lepas dia bicara rukun qiyam, dia masuk kepada bicara Fatihah. Fatihah ada 10 syarat. Jadi sebelum nak masuk kepada bicara Fatihah, kita sambung lagi lah hak berkaitan dengan rukun qiyam. Jadi kita baca habis dah rukun qiyam di surat 17 tu. Jadi kita nak bicara lagi, nak sambung berkaitan dengan pergi kepada melentang, berdiri, duduk, mengiring dan melentang. Melentang ni untuk rokok, sujud, isyarat dengan angkat kepala. Tetapi kebiasaannya orang yang tidur melentang, yang lemah daripada mengiring, biasanya hak lesu dah lah. Orang yang lemah daripada mengiring, dia semayang melentang. Mana kita kata lesu dah lah. Sebab nak letak mengiring pun terbalik. Ada ni. Nak letak mengiring pun terbalik. Makna kalau kita kata orang ni, mana kalau duduk gitulah. Kan orang yang orang yang sakit ni kan hak gagah sikit, dia paling. Hak ni nak mengiring pun tak boleh dah. Maknanya melentang ni ke lesu dah. Galiknya untuk rokok, sujud, angkat kepala tu
Tak boleh dah kita kata. Kalau tak boleh, angkat kepala untuk isyarat pada rokok dan sujud, pejam celek dengan mata. Pejam celek dengan mata, isyarat pada rokok dan sujud. Bila mata tak boleh nak celek dah, wajib memperlakukan semai dengan hati. Memperlakukan semai dengan hati ni hak rukun fi'li. Berdiri sekarang, rokok sekarang, ingat di hati. Adapun rukun qauli, takbir kena sebut. Rukun qauli Fatihah kena baca. Rukun qauli kena baca lah. Tiba-tiba mulut pun tak boleh nak baca dah. Pada ni barulah baca rukun qauli dengan hati. Permulaannya memperlakukan sama dengan hati ni, ingat di hati sekarang sedang berdiri, sedang rokok, sedang iktidal, sedang sujud. Maknanya kita memperlakukan rukun fi'li itu dengan hati. Rukun qauli wajib kena baca. Tiba-tiba baca pun tak boleh, barulah baca dengan hati. Takbir dengan hati, baca Fatihah dengan hati. Jadi daripada isyarat dengan kepala, tak mampu, pindah pada isyarat dengan mata, tak mampu, wajib memperlakukan semayang dengan hati. Wajib memperlakukan semayang dengan hati. Ini mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Isyarat dengan kepala tak mampu, isyarat dengan mata tak mampu, mata sudah pejam rapat, memperlakukan sembahyang dengan hati. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi, mazhab Maliki dan Hanafi ni dinyatakan dalam kitab Burhatul Tullab, muka surat 113. Burhatul Tullab ni kitab pekoh karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kitab tu tebal macam kitab Sabila Muhtadin. Sabila Muhtadin karangan Syekh Arsyad Banjari. Burhatul Tullab tu kitab pekoh karangan Syekh Daud Al-Fatani di muka 113. Dibicarakan berkaitan dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, yang terakhir kewajipan semayang selagi boleh isyarat dengan kepala. Tu last. Maknanya dia semayang melentang. Untuk rokok dan sujud, dia isyarat dengan kepala, dengan bahawa selepas selesai baca Fatihah, dia nak rokok, dia pun angkat kepala, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, dijatuhkan kepala atas bantal. Iktidal. Lepas selesai iktidal, Allahu Akbar, diangkat kepala pula untuk isyarat kepada sujud. Yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Makna selagi boleh angkat kepala, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tiba-tiba kepala sudah tidak boleh diangkat, maka gugur kewajipan sembahyang. Dalam mazhab Hanafi Maliki tidak ada isyarat dengan mata dan tidak ada memperlakukan sembahyang dengan hati. Ada ni. Ini tanda molek ni. Ini ada dalam kitab Burhatul Tullab 113. Hak cetakan hak saya lah, mungkin cetakan lain tu dia ada muka surat yang sedikit berbeza. Dalam kitab-kitab Fathul Wahab ke kitab Iqna' dan Syarah dia ada belaka. Hak pandangan mazhab Hanafi dan juga Maliki. Terakhir adalah isyarat dengan kepala. Tidak ada isyarat dengan mata dan tidak ada memperlakukan semayang dengan hati. Tidak ada. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Maknanya kalau dia terlantar semuanya orang buat belaka, bukan nak angkat kepala, nak garu gatal pun tak boleh. Nak ambat nyamuk pun tak boleh. Lalak hingga atas muka pun tak boleh nak ambat. Ni maknanya memang kita kata kok letih sangat dah. Ada ni. Tapi mata celek molek. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, rokok pejam mata, iktidal buka mata, sujud yang pertama pejam mata, duduk antara dua sujud buka mata. Itu mazhab Syafi'i kita.
Mata tak boleh buka, memperlakukan semayang dengan hati. Mazhab Hanafi Maliki tak ada. Dia hanya setakat boleh angkat dak kepala daripada bantal untuk isyarat berrokok sujud. Nak angkat kepala, tangan tak boleh nak gerak maka gugur kewajipan sembahyang. Itulah. Cuma bezanya mazhab Hanafi, tiba-tiba yang lesu tadi ni dia segar kembali, dia wajib kena qada. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki tak ada qada, gugur dah kewajipan. Ni gugur dah kewajipan. Dia begini, nak angkat kepala sudah tak mampu, sembahyang isyarat dengan mata sebenarnya lebih mudah daripada isyarat dengan kepala. Dengan mata lagi mudah, kan gitu? Betul lah, lagi mudah dengan mata. Tapi kepayahan bagi orang jaga. Orang jaga kepayahan lah. Manapun ni segala-gala orang buat. Dan kalau lah kata tangan tak boleh gerak, semua orang buat belaka, nyamuk, lalat, hinggap pun tak boleh buat gapa-gapa, semua orang buat belaka. Yang kesukaran adalah kepada penjaga. Sebab apa? Sebab untuk berwuduk, berwuduk mudah je berwuduk ni. Ada ni, berwuduk mudah je. Hak payahnya nak basuh tahi, basuh kecing. Hak tu payah. Basuh tahi, basuh kecing payahlah. Sebab dia qada hajah dalam pamper. Ada ni. Bila qada hajah dalam pamper, najis bukan duduk di tempat keluar dah. Najis depan belakang dah. Bukan depan belakang, kering pula. Ada ni. Kering. Nak hilangkan najis itu bukannya mudah. Sebab apa? Sebab gosok. Nak menghilangkan najis, kulit dia gerak juga. Ada kulit gerak. Ada kulit gerak. Mana kulit kecut gerak ni, kita gosok kulit gerak, tak hilang najis tu. Payah ni. Jadi hak ni semua ni tak boleh buat atas katil belakang ni no. Kena buat bilik air no. Nak buat bilik air. Hak ada rumah tu orang kurang je. Hak orang lelaki ni tak balik lagi cepat kerja. Pukul 5 kenang baru sampai rumah. Tu kalau boleh sampai rumah pukul 5 kenang, gelap baru sampai rumah, balik kerja. Lepas tu ada rumah tu puan-puan. Lepas tu nak buat mana? Jadi pakai mazhab Hanafi Maliki, gugur kewajipan sembahyang. Lepas tu orang uzur nak buat apa ni? Berzikir, baca Quran lah, hak mana ingat. Tu je lah. Ada ni. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki setakat isyarat dengan kepala. Untuk rokok, untuk sujud, kepala tak boleh dah diangkat daripada bantal untuk isyarat rokok dan sujud, gugur kewajipan sembahyang. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ada. Jadi ingat sikitlah kepada penjaga. Ingat kepada penjaga. Tapi kalau orang tua ni, dia cerita ni orang uzur, orang tua ni dia payah kadang-kadang. Payah sikit lah. Puasa sama-sama, tak boleh puasa dah mau. Berat dah ni uzur dah ni, payah nak dengar kata. Pandai ni. Sebab dia rasa macam kalau dak puasa kau macam padahal dia sudah tidak berkemampuan. Syarak telah menggugurkan kewajipan puasa. Syarak telah menggugurkan kewajipan puasa. Tapi kadang payah. Pada ni. Sama juga dengan semayang. Mau semayang dah mau tapi mata dia mana segar lagi tapi tak boleh gerak dah. Baik semayang mau sebab mau tak boleh angkat dah kepala dia bantal. Mazhab mana? Mazhab Hanafi Maliki. Susah pula orang tua tu. Hanafi Maliki mana pula ni? Mau nak semayang juga. Misalnya kepala memang tak boleh gerak dah, tapi lidah dia gagah lagi. Ada lidah gagah lagi, kepala tak boleh gerak, tangan tak boleh akaknya. Semuanya orang buat, tapi jangan. Dia punya lidah power. Nak kata mana? Mak nak semayang. Pada ni. Dah kali nak semayang juga,
terpaksalah kita wudukkan dia. Waktu najis dah paper tak ada orang nak boleh tolong basuh misalnya. Waktu macam mana najis ni? Tak apalah, pakai mazhab Maliki. Najis bukan syarat sah sembahyang. Suci daripada najis hanya hukumnya sunat jua. Gitu sudah. Tapi wuduk kena ambil. Wuduk kena ambil. Wuduk tak payah mana, kita ambil spray. Tak payah mana wuduk ni. Dia payah. Basuh berok, basuh kecing tu payah. Wuduk tak payah. Ataupun kita wuduk dia dengan kain tuala. Boleh je. Kain tuala, kita basuh kain tuala. Lepas tu kita peruh kain tuala tu. Kita pun buh di muka dia. So dia niat wuduk. Kita pun tekan tuala, air keluar, kita pun ratakanlah. Ada air. Ada air, jangan tuala lembab. Tuala lembab tak panggil membasuh muka. Tuala lembab tak panggil membasuh muka. Pada ni. Jangan peruh habis air tu. Jangan peruh habis. Jangan nak peruh langsung. Jadi sejai-sejai pula. Pada sejai-sejai, basuh lembek dia. Peruhlah sikit. Maknanya, air dah titik dah. Tapi di kain tu banyak air tu. Sampai di muka, kita pun tekan air keluar, kita pun katakan muka. Dia pakai tuala ni lebih tu sikit daripada pakai spray. Pakai spray ni dia tak boleh nak kawal. Kadang-kadang kita spray tu masuk dalam hidung kawan tu no. Dah dia tak boleh nak kawal, ni spray payah. Mana ni kalau pakai tuala mudah. Kalau spray kadang-kadang kena spray atas tangan kita. Air titik baru kita gonyok. Lepas spray tangan gitu je lah. Mana ni? Lepas tu yang duk fikir mustakmal lah pulaknya. Dah air dalam cetong dah body tu kita celup dengan kain tuala, tak jadi mustakmal kain. Tak jadi mustakmal. Tangan kita ambil tuala dalam air tu tak jadi mustakmal ke? Tak jadi mustakmal. Lepas tu kita spray, kalau pakai spray, ada orang kata pakai spray, kita spray atas tangan kita, barulah turun ke muka pesakit, orang uzur, spray atas tangan kita. Air kena tangan kita dulu, baru kena muka orang uzur ni. Tak ada mustakmal ke? Tak ada mustakmal. Air sedikit kita selam tuala tak ada mustakmal. Tak ada mustakmal. Ke tuala mengangkat adah apa? Tuala berhadah kecil. Ke tuala berhadah besar? Tuala nak mandi wajib. Tak akan jadi mustakmal, melainkan air digunakan untuk mengangkat hadah. Sekarang ni tuala yang kita selam tu tak ada hadah. Tangan kita yang ambil tuala dalam tu pun bukan nak mengangkat hadah kita. Lepas tu kita tembok pakai spray, kita tembok atas tapak tangan kita. Tapak tangan kita, air jatuh ke muka yang orang uzur tu. Kita spray atas tapak tangan kita bukan mengangkat hadah. Takkan jadi mustakmal. Siapa di muka orang uzur ni, barulah kita gonyok-gonyok. Kalau air tu keluar daripada muka jadi mustakmal. Tak semudah-mudah jadi mustakmal. Tak semudah-mudahnya jadi mustakmal. Mustakmal ni pun mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain tak ada mustakmalnya. Air suci, air najis. Air suci, air najis. Tak ada air mustakmalnya. Mazhab kita ada air mustakmal pun, air yang digunakan untuk mengangkat hadah. Ni masuk jari sebatang mustakmal dah tu balik awal tu. Orang tua ni simpan air satu baldi. Anak mari main air, lolek main air. Mustakmal dah air sebedi, mok standby ambil semayang. Ajaran TV tu pula anak buat atromeng dalam tu. Mustakmal air baldi sebab anak dia buat atromeng. Sebab apa? Atromeng mandi wajib mangkali. Pening orang panggil. Atromeng plastik tau, ke besi plastik. Apa beza plastik atromeng dengan plastik cetong? Apa beza? Kalau selang atromeng jadi air mustakmal, kalau selang cetong kan pening tu. Bukan cetong plastik, berdi plastik tak berdi. Lepas tu air kena berdi dengan plastik tu jadi mustakmal. Dengan plastik atromeng jadi mustakmal tu, gelak gambar ngajar orang TV. Anak main atromeng, air jadi mustakmal. Tapi sama je kau mana? Anak duk main air lolek gerang nampak kain. Mustakmalnya kau mana?
Apa awak? Kenang ke air? Kenang. Mak ambil mu, berenang dalam tu dulu. Tapi yang kecil lah, mak ambil semayang air tu. Dia pun berenang lah berdi tu. Tak ada mustakmalnya. Ni masuk jari sebatang mustakmal. Oh, ni masuk jari. Ni panjang lagi air mustakmal ni. Kan dulu pakai timba. Timba kan dia ada kayu tengah tu. Kara. Pegang kayu tu, selang jari. Mustakmal. Allah kata. Dah lah dia timba air. Dia timba air. Dia selam timba dalam air telaga. Dia main gitar dulu. Tak main gitar. Dia katok tali timba. Main gitar orang panggil tu. Main gitar. Takut air tali timba ni masuk dalam timba dia. Air tali timba sebab tali timba ni makan adat. Sebab tali timba ni badan juga ni. Tali timba ni. Dia katok dulu. Main gitar dulu. Sudah. Lepas tu dia timba macam mana? Jauh. Habis timba tu, dia tak pegang kayu Ni kayu Dia pegang kat bawah. Dia pegang kat bawah. Lepas tu di tali tu ada bulat. Dia pun ambil, dia pun pergi letak di cagak. Kayu tu ada cagak. Cagak apa? Ni bos situ. Dia ambil budi, dia pun pegang kat bawah. Allah. Tak kena air mustakmal ni. Walah, dia mandi gapa tu sebelum ambil wuduk? Dia mandi panah je. Bukan kata air tali timba, bukan kata air tubuh dia masuk dalam timba. Dia mandi panah tu kalau dia bubuh beseng. Dia beli dalam beseng, dia pun ambil timba, disiram mandi panah. Air dalam beseng tu kekal mutlak mustakmalnya kat mana? Sebab bukan mandi wajib pun. Bulak mata-mata orang kita dulu. Apa dia faham mustakmal ni masuk jari sebatang mustakmal. Tu dah reti sangat tu. Ini pun mazhab Syafi'i air mustakmal, tak lain tak ada. Orang ni duduk balah air mustakmal ni. Tahu tak? Mocik-mocik tahu? Tak tahu? Tak tahu tak apa lah. Mocik-mocik dah tahu. Orang duduk isu air mutlak mustakmal. Ambil semayang air dalam cetong. Celup air jatuh ambil air semayang. Macam-macam lah tukang pengulah. Pengulah. Macam-macam lah tukang pengulahnya. Allah lah, itu benda khilaf je tunya dah sudah balah benda gitu. Cuma oleh kerana gitulah orang kita ni kadang-kadang. Kalau mari daripada orang yang kita tak kenal, kita korek kot mana pun biar nampak tak molek. Kalau mari daripada orang kita suka, salah terang-terang tak ada harap pun kita kata molek. Ada ni. Adalah orang ni ambil air cetong buat tepi kolok, ambil basuh. Pakai air cetong tu je. Untuk basuh muka, untuk basuh tangan sampai ke siku. Pada ni. Lepas tu adalah pula kena niat gayung lah pada tiap-tiap basuhan yang wajib. Tak ada niat gayung pada tiap basuhan yang wajib. Niat gayung hanya ketika sampai giliran basuh tangan sampai ke siku selepas selesai basuh muka. Barulah masuk tangan dah cetong tu niat gayung. Masuk tangan dah cetong tu untuk basuh muka tak payah niat gayung sebab tak sampai lagi giliran tangan. Bila selesai bahagian muka, sampai ada giliran tangan. Sampai giliran tangan, kalau kita masuk tangan dalam cetong tu tak niat gayung, berarti kita mengangkat ada kecil di tangan. Jadi mustakmal lah untuk anggota yang lain lah. Sebab dia sudah sampai giliran tangan. Jadi untuk masuk tangan tu kena niat gayung, nak ambil air, nak basuh tangan di luar. Ambil air, basuh tangan di luar. Tak ada masalah lah. Air tidak akan bertitik balik dalam cetong tu sebab cetong tu kecil. Kalau berdi besar mungkin air akan bertitik balik ke dalam tu. Tapi kalau cetong tu kecil, air tidak akan bertitik balik. Kalau air mustakmal bertitik balik pun sedikit-sedikit tu tak ada masalah tu. Tu tak ada masalah. Lepas tu orang hok buat tu pula dia pakai mazhab mana? Kok pandai dia lah mazhab mana pun. Tak ada mazhab ke ada mazhab ke wallahu a'lam lah bahagian dianya. Kalau kita nak tegar, nak perbetulkan mengikut mazhab Syafi'i begini, okey je lah. Tapi itulah kadang-kadang orang yang nak memperbetulkan kena niat gayung pada tiap-tiap basuhan wajib. Tak betul pun gitu. Jadi payahlah sikit sebab buat perkara yang kalau dah pandai ke dia niat gayung, tanya dia lah. Mana kau tahu.
Pandai ke tak pandai? Pandai ke tak pandai, tanya dia lah. Dia kata tu dia mazhab Syafi'i. Siapa tak ada mazhab-mazhabnya. Tak mengaji molek-molek tak ada mazhab kita pun sama juga. Banyak benda yang kita buat tak betul pun dengan mazhab Syafi'inya. Tak betul pun dengan mazhab Syafi'i. Atau benda kecil je tu, janji dia berwuduk, janji dia ambil air semayang. Gitu. Janji dia berwuduk, janji dia semayang. Tu hak penting. Tapi orang ramai tu tengok tu, dia sama level je. Hak tukang ambil semayang, tengok tukang tengok, tukang tolong. Sama level je. Sama level je. Janji ambil semayang je. Tapi kalau nak tegur atas pandangan mazhab Syafi'i, tegur je lah. Tak ada apa tu. Takut mengelirukan orang ramai. Tapi jangan duduk nak kutuk, nak apa. Itu benda khilafiyah. Sudahlah. Hak benda tak ada khilafnya, penipuan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan. Hak tu hak tak ada khilafnya tu. Hak tu kalau milik orang ramai, wajib kena kembalikan. Hak tu tak ada khilaf, tu bicara tu. Hak bicara hak bab wuduk, air mutlak, air musta'mal tu. Jadi kalaulah kata orang yang terlantar ni dia tetap nak semayang juga. Dia tetap nak semayang juga. Kita wudukkanlah dia. Walaupun najis tak boleh basuh pun. Sebab kalau kita nak basuh najis mazhab Syafi'i ni kena pakai air mutlak. Kena ada air yang mengalir. Macam contoh sekarang, orang dia menggunakan apa ni? Tisu basah. Tisu basah tu dia bukan air mutlak, dia air yang bercampur dengan obat. Yang bercampur dengan sabun. Obat yang mematikan kuman, dia bercampur dengan sabun. Hak buat di hospital tu, hak tu bukan air mutlak. Ada ni, kan di hospital kan. Hak terlantar tu dia tukar pampers, dia buat-buat tu kan. Mazhab Syafi'i tak suci buat gitu. Mereka kita pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi suci je. Tak syarat air mutlak basuh najis mazhab Hanafi. Air teh, air Milo, air kopi pun boleh basuh najis mazhab Hanafi. Jadi sekarang ni air ni ada campur dengan obat, campur dengan sabun. Mazhab Hanafi okey je. Mana kita dalam keadaan darurah ni, kita bukan nak pakai mazhab lain. Cuma bila darurah ni kita boleh pakai mazhab lain. Sama dengan masalah tadi, orang berwuduk ambil air dan cetong ni, kita bukan masalah mazhab mana-mana, kita nak elok daripada panggil apa ni? Bulan Ramadan ni jangan duduk kutuk mengutuk, maki memaki. Maknanya tak apalah mazhab lain. Dah kita nak pakai mazhab lain ke? Kita dah dia mazhab apa? Biar ke dia lah mazhab apa pun. Yang penting lepas kita daripada makian kutuk mengutuk di bulan Ramadan. Tu. Ini sama juga, kita bukan nak pakai mazhab lain, tapi darurah. Duduk di hospital nak pergi bilik air. Di hospital kalau kita nak pergi bilik air, dia tak beri. Dia tak beri. Kau nak pergi juga, macam apa ni? Macam saya. Mana kita yang akan bertanggungjawab atas risiko. Ada ni di hospital, cerita dululah, cerita hak boleh melawat dahulu. Dia tak benar masuk bilik air. Mana kalau tak bilik air ni, mana kita akan bertanggungjawab sendiri apabila berlaku apa-apa risiko. Dia tak pergi. Lepas tu macam mana? Dia pakai tu, dia pakai mana tisu begitulah. Tapi bukan air mutlak. Tak apalah, tak apa. Lepas tu sesal berisik tu, pentingnya wudukkan dia. Wudukkan dia. Itu yang penting. Dia kalaulah pesakit ni, kita katalah kiblah tak menghadap, membelakangkan kiblah. Najis tak dapat disucikan, kita nak kekal pakai mazhab Syafi'i, sembahyang wajib diulang kemudian. Tapi di saat tu tetap wajib kita wudukkan dia, sebab wuduk ni kita mampu. Padahal jangan pukul borong. Ada orang pukul borong. Dia orang agama juga, ustaz juga. Dia sembahyang tapi dia tak ambil wuduk. Memanglah dia
kaki dia tidak menghadap kiblat, kemudian najis di dia tak boleh nak basuh, maka dia sembahyang. Wuduk dia tak ambil. Walaha, kalau kata tidak boleh menghadap kiblat, bukan dengan sengaja, tak ada salah. Kalau tak boleh basuh najis, bukan dengan sengaja, tak ada salah. Kita tak ambil semayang, boleh tak orang tolong wudukkan kita? Boleh. Berdosa kita semayang tanpa berwuduk? Berdosa. Dah kalau saya semayang berwuduk pun, kiblat tak betul, najis ada di saya tetap kena ulang balik semayang. Itu ceritalah kemudian. Kita jangan pukul borong, pukul rata dengan bahawa apabila ada syarat-syarat yang tak mampu disempurnakan, maka kita pun syarat yang mampu kita sempurnakan, kita tak buat. Berdosa kita. Betul lah semayang tu wajib diulangi kembali. Tapi kenapa tidak berwuduk? Tak kuasa berwuduk. Tak ada anak-anak yang boleh tolong wuduk kita. Tak ada ni. Berwuduk tetap berwuduk. Tetap menjadi kewajipan. Walaupun semayang tu tetap wajib dikodokkan kemudian. Jadi kita dalam bab ni kena pandai ni, sebab perkara yang keuzuran ni ujian dalam kehidupan. Kena tahu. Dok kita, orang tua kita, anak beranak kita, macam nak buat? Macam mana nak buat? Makna kalaulah kepala tak boleh nak diisyarat dah, berhenti tak payah mayang, ya okey tak apa. Tak apalah, kadang-kadang betul lah dia nak mayang juga. Dia nak pakai mazhab Syafi'i juga. Dia nak semayang sebab apa? Tak boleh angkat kepala, bagi dia pejam mata, celak mata, lagi senang. Senang bagi dia semayang. Susah bagi kita yang nak menyempurnakan syarat dia sebab dia tak mampu buat sendiri. Ada ni. Yang jaga ni susah. Tak apalah, hak najis, tak apa. Pakai mazhab Maliki. Wuduk saja kita usahakan. Wuduk mudah je wuduk. Ya, wuduk mudah. Tak adalah sama ada nak pakai kain tuala, sama ada nak pakai spray, terpulang pada kita lah. Tak ada payah tu. Ada ni. Tapi kalau tu kata, mak ni kepala tak boleh angkat dah ni, kita pakai mazhab Hanafi Maliki lah. Tak wajib semayang lah. Dia kata tak apa. Ada ni. Dia setakat last kali mazhab Hanafi Maliki selagi kuasa isyarat dengan kepala, selagi tu wajib semayang. Mazhab Syafi'i dengan Hambali selagi berakal, tak mampu isyarat dengan kepala untuk rokok dan sujud, isyarat dengan pejam celak mata. Tak mampu isyarat dengan pejam celak mata, memperlakukan semayang dengan hati. Dua tangga lagi, dua lapis lagi. Mazhab Syafi'i dengan Hambali dua tangga lagi. Isyarat dengan mata dan memperlakukan semayang hati. Ini dua tangga lagi. Mazhab Hanafi Maliki tak ada dua tu. Dia terakhir, selagi kuasa isyarat dengan kepala untuk rokok dan sujud, maka kekal kewajipan semayang. Apabila lemah daripada isyarat dengan kepala untuk rokok dan sujud, maka gugur kewajipan sembahyang. Ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tak selesai lagi kita ni bab-bab ni. Ni bab buku ni dah baca lagi. Tapi dalam buku ni dia banyak bicara bab semayang, pada bab tayamum. Tengoklah macam mana. Ada jumpa tak buku ni? Tak cuba? Tak ada kenal orang jabat-jabat? Tak ada pernah ke pergi program-program kerajaan? Dia biasa ni kalau dulu-dulu lah, program kerajaan dia ada dibagi hadiah hamper betul. Dalam beg tu biasa ada lah buku-buku gini, dia selit, dia bubuh suti dalam tu. Tak tahulah, tak tanya dah sekarang ni ada buku keluaran baru ke. Ada ni. Tak ada sini kenal anak beranak hak jabat agama. Di bahagian dakwah biasa tau, bahagian dakwah tau kalau bahagian buku-buku ni. Mana sekarang ni pejabat agama pakai buku mana? Tapi orang ni rasanya bukan daripada Terengganu ni daripada wilayah ni, KL. Saya dapat ni daripada Ustaz Rusli di Hospital Besar. Hospital Besar ada Ustaz Rusli di bahagian agama. Saya dapat buku ni daripada Ustaz Rusli lah. Kemudian tak silap saya, masa saya baca buku ni di Masjid Ladang, tak silap,
Dia ada beri saya beberapa buah. Tapi masa tu nak cari di KL tu tak ada dah. Dia dikatakan ada cetakan keluaran yang baru. Tu wallahualam lah, kalau ada siapa-siapa yang kenal orang-orang ke, boleh cuba tanya. Cuba tanya. Mana kalau boleh dapat buku ni banyak, kita boleh bagi suti seorang, kita boleh tengok dalam tu, kita belek satu. Tak apalah kita berhenti dulu hak kitab Datuk Sebiang pun, tak apa. Kita belek satu. Sebab dalam ni, kalau ni Pucau Medan, sebab dia ada gambar-gambar dalam ni, dia gambar-gambar. Mana senang cara susunan dia tu. Senang cara susunan dia. Dia bicara daripada wuduk lagi. Wuduk, tayamum, lepas tu semayang, berdiri, semayang duduk, semayang mengiring, semayang melentang, dia ada belakang ni. Kat dalam ni. Cuma bila buku ni dia ringkas. Bila ringkas ni kau, dia kena pandai sikit lah. Kau tak pandai tengok buku ringkas ni, kau tak faham kita. Sebab dia ringkas, kalau panjang lebar, dia ada kecil gini pula, tapi comel. Memang comel lah, dengan gambar, dengan tulisan, kertas. Ini semua ni percuma belaka ni. Ni bukan boleh nak beli nak apa dah, ni semua percuma belaka. Mana kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong cari, tak ada. Tak kenal orang-orang baru-baru. Minta tolonglah. Mana boleh cari untuk kita semua pun tak apa dah. Boleh tolong baca dalam tu. Kalau tak pun saya akan bicara sedikit cara kasar. Sebab kalau bab tayamum, kita lepas dah bicara dalam kitab Datuk Sebiang. Dia ada bicara belakang ni masalah berkaitan dengan orang perempuan, apa semua dia ada belakang. Orang perempuan nak bersalin, darah yang keluar daripada faraj perempuan hamil ketika hampir bersalin. Darah ini ialah darah istihadah dan tidak menyebabkan hadas besar. Sekir keluar darah setelah waktu sembahyang dan melalui kadar waktu yang mencukupi untuk suci dan solat tanpa sebarang keuzuran, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Dibicara sini ni. Air yang keluar daripada faraj wanita hamil ketika hampir bersalin, keluarnya tidak menyebabkan hadas besar, solat masih wajib ditunaikan setelah masuk waktu. Mana air yang keluar ketika perempuan hamil nak bersalin. Dia banyak masalah-masalah perempuan pun ada dalam ni. Mana panjang lebar jugalah. Tengoklah kalau ada buku ke macam mana. Sebab bunyi kata dia ada hak terkini yang lebih complete orang ni. Complete lebih lengkap lah kalau ada lah. Kalau tak ada, kita sambung tengoklah macam mana bicara. Hak dalam kitab dia tu sebenarnya kita sesadah bicara hak berkaitan dengan hak rukun qiyam, nak masuk pada rukun membaca Fatihah, syarat membaca Fatihah. Wallahu a'lam. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 34, baris yang ke-8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang yang zahid ialah orang yang mengenal hakikat hidup, hakikat dirinya, hakikat kebendaan dan tipu daya kebendaan, hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang,
untuk apa ia di sini di dunia, ke mana akan pergi selepas daripada mati, apakah makanan jasmani dan apa pula makanan ruhaninya, siapakah musuh hidupnya yang sebenar, dan bagaimana jalan selamat. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keredaan Allah menjadi kejarannya. Kejarannya. Keredaan Allah menjadi kejarannya. Hak dia kejar. Kerana itu kecintaan kepada perkara-perkara duniawi tidak mendapat tempat di hatinya. Ia mengambil dan menggunakan kebendaan sekadar perlu dan memandang kepada kebendaan sebagai alat untuk keperluan bagi mencapai ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia orang yang zahid ni tidak memandangnya, tidak memandang kepada kebendaan sebagai tujuan hidup. Yang menjadi tujuan orang yang zahid ialah melaksanakan amanah yang dipikul di bahunya, amanah yang akan ditanyanya tentang penyempurnaannya, yakni amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zahid ialah orang yang mengenal hakikat hidup, sebenar-benar hidup kita ni, dan hakikat dirinya, dan hakikat kebendaan dan tipu dayanya, dan hakikat tugas hidupnya, daripada mana ia datang, untuk apa ia di sini, ke mana akan pergi. Ini pandangan orang yang zuhud, orang yang berpaling hati daripada dunia, daripada harta benda dunia. Hati memandang kepada akhirat. Dunia yang ada di tangan dijadikan sebagai alat, sebagai bekalan untuk beramal ibadah, sebagai bekal akhirat. Jadi mengenal hakikat hidup. Hidup kita ni bukan tambahan pula, kita ni ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah Nabi ni halah 780 tu tinggi dah. Tak macam ummah-ummah yang terdahulu hidup ratus-ratus tahun. Kemudian kita ni dengan dunia yang ada, dengan dunia yang ada, setakat mana sebenarnya kita dapat menikmati dunia yang ada? Bila kita tua-tua sikit, penyakit ada bagai-bagai. Banyak benda yang tak boleh nak makan dah. Tak ada ni. Tak selesa dah. Tidur pun tak selesa dah. Lenguh lah, apalah. Ada ni. Hak kehidupan hak sementara ni. 7-80 tahun pun, walaupun hidup mewah, kaya raya pun, macam mana kehidupan kita yang sebenar? Tu boleh kira lagi tu, hak ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pening pala mikir hatu, pening pala mikir ni. Macam-macam benda hak tu ganggu dalam kepala otak kita ni. Hak tubuh kita ni bertambah lemah dah, tak macam dulu. Maknanya otak kita bertambah lemah dah, tapi mari macam-macam hal. Hal laki bini, hal anak cucu. Itu hakikat hidup atas dunia. Sebab apa? Sebab kehidupan yang sebenar selepas daripada kematian. Itu kehidupan yang sebenar. Jadi hakikat diri kita ni, hakikat kebendaan dan tipu daya, hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di sini di dunia ni, dan ke mana akan pergi. Kita atas dunia tugas untuk apa? Untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kita hidup atas dunia, maka kita kena menyempurnakan keperluan hidup atas dunia. Kerana Allah menjadikan kita ni atas dunia. Bukan sebagaimana Nabi Adam AS. Kan permulaan Allah Ta'ala jadikan di syurga kan?
senanglah hidup sebagai dijadikan di syurga. Tapi anak cucu Nabi Adam ni dijadikan hidup di bumi. Maka dalam kehidupan kita perlulah kepada kehidupan untuk atas dunia. Tetapi untuk apa kita di sini ni? Untuk mengabdikan diri akan Allah. Kemana akan kita pergi? Paling hampirnya alam barzah. Atau paling hampir alam barzah, yang mana kehidupan atas dunia ni, makna nak banding dengan kacang-macam sedap bunyi tu. Sedap dia cerita. Kehidupan atas dunia ni dia kata macam ceh gesek dia. Ceh gesek. Faham ceh? Ceh. Macam ni apa kata? Ceh. Colok tu pagi-pagi orang dia duduk hangguk-hangguk tu. Tu colok. Gesek. Tak kenal gesek? Gesek cak lada tak kenal? Tak kenal gesek cak lada? Jangan tokek gesek cak lada tu manci bisku. Manci bisku. Yelah, mancis lah nama standard. Lah ni manci bisku tu. Ni bisku mancis. Mancis apa nama tu? Bisku. Jangan dulu. Cerita lama lah. Gesek murah-murah pun tuang dia tu zakat 1 juta setahun. Zakat 1 juta setahun. Zaman tahun akhir 80-an. Maknanya zakat 1 juta setahun. Walaupun gesek tu besar dia masa tu. Gesek ni mancih lah. Kalau kata colok kata anung colok. Tu kata colok tu orang duduk hangguk pagi-pagi tu. Colok tu. Ayo tengok. Dia nyala colok dia dah hangguk pagi-pagi kat kotak tu. Tu colok tu. Dia standard je mancih lah. Gesek. Mana ceh gesek. Lama mana api tu nyala. Sekejap je. Itulah kehidupan dunia. Sedap tu kan ceramah. Itulah kehidupan dunia. Diumpamakan dengan dia ceramah, dia kata umpama burung hinggap atas dahan kayu. Burung hinggap atas dahan kayu. Lama mana dia hinggap? Sekejap aja dia terbang pergi ke lain pula. Itulah tempoh kehidupan kita atas dunia. Nak banding dengan kehidupan yang kekal abadi pada hari akhirat. Tapi oleh kerana kita ni tidak mengenal hakikat kebendaan, akhirnya kita tidak mengenal akan tipu daya kebendaan. Adapun orang yang zahid, dia kenal hakikat kebendaan dan dia kenal tipu daya. Ada ni. Kita jangan salah faham. Agama kita tidak memusuhi kebendaan. Agama kita tidak memusuhi keduniaan. Tapi kita jadikan ia sebagai jalan untuk akhirat. Kemudian jangan pula, ni dalam Udi Aikim dia ada buat kempen untuk sedekah jariah. Baguslah tamu bulan Ramadan ni. Kempen untuk sedekah jariah. Tapi jangan buat gambaran tukar kempen ni pula. Rumah nanti kamu mati, boleh ke siapa? Kereta nanti kamu mati, boleh ke siapa? Boleh ke siapa? Boleh ke anak cucu kita lah. Lepas tu? Boleh ke anak cucu kita? Kita kosong. Kenapa kita kosong? Anak cucu kita dapat manfaat kehidupan, kita dapat pahala. Anak cucu kita beribadah atas rumah tu, kita dapat pahala. Kenderaan anak cucu kita buat guna untuk pergi cari nafkah kerja, kita dapat pahala. Bukan sia-sia. Jadi seolah-olahnya rumah tak ada nilai, kereta tak ada nilai. Yang bernilai sedekah jariah. Dia nak ke sedekah jariah tu siapa ke gambaran bahawa rumah tak ada nilai, kereta tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Ada orang apabila rumah tu tidak didiami, ada orang diwakafkan rumah tu untuk pengajian. Ada orang dia tak wakafkan, dia beri guna tanpa perlu sewa untuk pengajian. Kenapa tak ada guna? Faham tak ni? Kita nak galakkan orang berderma, kita galakkanlah. Jangan beri seolah-olah kau. Macam ginilah. Harta yang kita ada,
Kalau kita tinggal untuk dipusakai oleh anak-anak, rugi kita. Harta ada ni kita infak. Kalau kita tinggal untuk diwarisi oleh anak-anak, rugi kita. Rugi ke mana? Rugi ke mana? Ada anak kita kalau dapat harta benda dia joli, tu rugilah sebab kita tak didikan agama ke dia. Rugilah. Pandai ni. Tapi kalau kita didikan agama kepada mereka, kita mati, mereka mewarisi harta benda kita, tak ada rugi. Tak ada rugi. Tak ni. Cuma kitanya, hak nak tinggal pada anak cucu, kita tinggal. Hak kita nak infak sedekah jariah, kita infak sedekah jariah. Pandai ni. Tapi bukan, jangan kita berfahaman bahawa kalau kita ni tinggal kepada anak cucu macam kosong. Salah faham gitu tu. Ada ni. Tapi yang pentingnya anak cucu kita tu, anak-anak yang soleh. Itu jelah. Anak-anak yang soleh, dia akan gunakan harta kita untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pahala yang pertama kerana mereka anak kita. Yang kedua kerana mereka menggunakan harta benda kita untuk mengabdikan diri akan Allah. Ada ni. Anak cucu kita dah tetap boleh pahala. Dia beribadah menggunakan harta dia sendiri, tetap kita boleh pahala. Dia beribadah menggunakan harta kita boleh pahala kerana dia tu kita, anak cucu, dia kita lah. Ada ni. Kemudian dia beribadah guna harta kita, tu pahala lain pula. Ini contoh-contoh kita kata. Jadi dalam rumah tu, menantu kita duduk di rumah tu. Menantu kita buat amal ibadah atas nama diri dia, tak ada pahala untuk kita. Dia bukan anak kita. Tapi dia beribadah atas rumah yang kita tinggalkan, kita boleh pahala atas nama rumah tu. Kalau anak, kita boleh pahala sebab dia tu anak kita. Anak cucu ni kita dah. Lepas tu dia buat amal ibadah di mana? Di rumah kita. Boleh pahala di sudut tu pula. Pada ni, boleh pahala di sudut tu pula. Pahala rumah tempat orang ibadat. Sebab tu apabila nak buat tahlil, buat tahlil di rumah arwah, bukan buat tahlil di masjid. Kenapa buat tahlil di rumah arwah? Bila buat tahlil di rumah arwah, berzikir di rumah arwah, tetap boleh pahala dah. Sebab apa? Rumah dia kita buat ibadat. Ni kita tahlil di masjid. Tu atas niat kita lah pahala kepada arwah. Kadang-kadang tak ada pun niat pahala pada arwah. Tu imam yang berdoa pun tidak doakan dalam doa tu untuk hantar pahala pada arwah. Tak ada, jadi untuk arwah. Tapi kalau buat di rumah arwah atas nama rumah tu. Tak ada, atas nama rumah. Rumah tu burung hinggap pun arwah boleh pahala. Rumah tu burung hinggap, arwah boleh pahala. Rumah tu ada orang tumpang berteduh, arwah boleh pahala. Sama itulah pula rumah tu, orang pula berzikir la ilallah selebih-lebih zikir. Makna rumah yang ditinggalkan tak ada sia-sia. Sebab tu walaupun orang tua sekalipun, dia ada tanam, dia bertanam. Tanam awak apa ji? Nak mati lele dah. Nak mati lele. Padahal mati orang kata dulu. Ayah haji tu nyaku boleh tu gagah lagi tu. Nak mati lele, tak boleh nak makan. Tak boleh makan tak apa. Orang lain makan dia boleh pahala. Burung hinggap dia boleh pahala. Burung makan buah tanaman dia boleh pahala. Kenapa sajanya? Jangan cerita gambaran seolah-olahnya kebendaan ni tak ada nilai akhirah. Kena molek letak ada nilai akhirah. Kalau kita nak derma direct tu terderma lah. Ada ni. Tambah pula anak-anak cucu kita tu kehidupan dia mana beres belaka dah, berkemampuan belaka dah, makna kerja tetap belaka dah. Maknanya tak ada masalah lah. Ada ni kita nak banyak infak pun tak ada masalah. Anak cucu pun tak bersoal. Kita nak infak banyak mana pun terkadang meninggal, ada harta ditinggalkan. Biasa je anak cucu infak. Kita tambah dah.
Ada ni. Sebab dia ada kerja tetap sendiri, ada pendapatan sendiri. Bahkan dialah tiap-tiap bulan beri duit kepada mak ayah dia. Jadi bila mak ayah dia meninggal, tak ambil duit. Biasa je. Agak duit ni, duit ni untuk arwah orang tua saya, tolong katalah pondok ke, gitu lah. Dan mana kalau kita tu mana anak-anak lepas belah kedah, kita tak ada apa-apa dah, kita tak apalah, kita perlebihkan sedekah jariah. Tapi jangan pula kita beri gambaran apa yang ada atas dunia ni seolah-olahnya sia-sia. Mana kemudahan tu kita letak molek akan jadi bekal kita pada hari akhirat. Apakah makanan jasmani dan apa pula makanan rohani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Dia dah buat agama tu orang jiran lain. Ada hak baru lah, tak ada dah ni, dia ada hak baru.